أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. وعن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع في الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليه أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, setiap anggota manusia ni, setiap hari kita ni bangkit tidur kita, setiap sendi tulang anggota kita ni wajib buat sedekah. Seolah-olah macam berhutang. Apa maksud berhutang tu? Kita ni tuan-tuan, Tuhan bagi nyawa. Tuhan bagi nikmat. Tuhan bagi sihat. Cukup nak bagi tuan-tuan fahamnya, anggota badan kita ni tak boleh beli kat kedai. Tuan-tuan baru ni korban lembu, kobor, kambing. Ada yang ambil ekor, ada ambil kaki, ada ambil kepala buat sup, macam-macam. Buat kari, macam-macam. Ya, ambil lutut, ambil apa. Tuan-tuan ada tak orang pergi jual lutut orang kat market? Ada? Ikutlah. Tuan-tuan sakit lutut, pergi supermarket, ada orang jual. Dekat pasar ada orang jual. Lutut 10,000 satu. Ada jual? Tak ada. Kaki ada jual. Kaki palsu ada lah. Kaki betul ada jual. Nak ceritakan nikmatnya tubuh badan kita ni Tuhan bagi. Matanya, telinganya, kaki tangannya. Tak kira nyawa lagi. Itu benda yang kita tak dapat beli dengan wang. Tapi kita tak nampak benda. Berapa ramai kita bangkit pagi, kita rasa syukur dengan nikmat Tuhan bagi. Berapa ramai. Bangkit pagi, tengok handphone, sibuk. Orang tu, orang ni. Orang ni tak betul, orang ni tak betul. Orang politik, cara orang politik. Orang bisnes, cara orang bisnes. Orang pejabat, cara orang pejabat. Orang kampung, cara orang kampung. Ada je hair. Cubalah kita ambil 5 minit bang, duduk sah. Bangkit tidur tu tadi. Allah, hidup lagi. Gerak tangan kita tengok. Bergerak lagi tangan aku. Gerak lutut kaki tengok. Boleh bergerak kaki tangan. Walaupun gaut-gaut tu standard lah bang. Kan? Umur apa yuk? 70. Standard lah. 70 lenguh lutut. Standard. Kalau 70 tak lenguh lutut, tak main masjid ni. Dia pergi dangdut. Dia pergi karaoke. Sebab tu 70 gaut-gaut dia main masjid. Kalau tuan-tuan umur 70, sihat macam umur 18, pasal tak main masjid. Sebab tu Tuhan bagi, Tuhan tarik sikit nikmat. Supaya apa? Kita sedar. Oh ya. Bergerak lagi tangan. Ada kawan kita tak bergerak dah tangan.
Ada kawan kita tak bergerak dah kaki. Nikmat. Boleh pergi beli air, boleh pergi sana sini, boleh makan suap. Boleh. Bang, cuba bayang siku ni tak boleh gerak. Tak usah banyak, siku tak boleh gerak. Ni. Tak boleh gerak. Nak makan macam mana? Macam tu. Ataupun macam tu tangan. Tak boleh buka. Macam. Nikmat. Sebab tu Nabi kata setiap anggota tubuh badan kita ni, setiap hari kita bangkit tidur tengok matahari terbit ni, kena ada fungsi dia. Sedekah dipanggil. Jangan duduk saja. Awak pencin Ustaz. Nak buat apa lagi? Dah 30 tahun servis kerajaan. Servis swasta. Jadi cikgu, jadi askar, soldier, jadi polis. Dah lah tu, rehat lah. Ya, tugas rasmi mungkin rehat. Tapi kita belum berhenti menjadi hamba pada Allah Ta'ala. Kita belum berhenti menjadi seorang Muslim. Kita belum berhenti menjadi seorang jiran. Seorang adik-beradik, seorang bapa, seorang cucu, seorang anak, seorang ipar, seorang bireh. Tak. Kita tak berkena pun. Kita berhenti khidmat profesional mungkin. Kita berhenti sebagai seorang penjawat awam mungkin. Tapi kita belum berhenti jadi seorang Islam. Belum. Kita masih seorang hamba. Yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Tak berhenti. Jadi kita kena niat. Setiap hari kita hidup, Tuhan bagi panjang umur, kita kena niat, aku nak berbakti kepada agama bangsa dan negara. Kena ada niat. Jangan kata, dah tu aku dah pencen lah. Letak jawatan lah AJK masjid. Tak mau lah, bagi orang lain lah. Aku tak mau ambil tahu lah. Nantak pergi lah masjid nak buat program apa ke. Surau nak buat program apa ke. Kampung aku nak buat program apa. Aku dah pencen lah. Aku nak buat hair aku lah. Boleh. Syarat jadi tazin. Boleh bang? Faham tak jadi tazin? Duduk lautan. Tak usah campur dengan orang. Makan buah hutan. Macam cerita labu-labi je. Makan pisang. Bagi hutang saya malam. Boleh tak apa? Duduk. Selagi kita duduk dengan masyarakat, kita duduk dalam kawasan kejiranan, kita duduk dalam satu komuniti, kita bertanggungjawab. Tanggungjawab. Kena ada fungsi kita dalam masyarakat. Tak banyak sikit buat. Bantu setakat boleh. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu betul ayat. Dalam situ guna ayat tu. Kita buat benda ni takat kita mampu. Buat taat ni takat mampu. Takkan tak mampu tolong kawan sikit-sikit. Saya dia tercabut. Kita bagi nombor telefon pomen. Takkan tak boleh. Pasal apa tak bantu langsung? Pasal dia parti lain. Parti lain ni pasal. Dan tak pergi mampu ya tak? Nah, ilaha illallah. Pasal dia tu dulu ambil awet saya Ustaz. Nah, cerita 40 tahun dulu punya cerita. 40 tahun dulu punya cerita ungkit balik. Dulu dia ambil awet saya Ustaz. Dulu, tahun bila? Tahun 60. Nah, tahun 60 punya cerita. Duk ungkit lagi tak payah lah. Cerita lama-lama lah. Dah out balance dah semua pun. Alignment semua pakat lari dah. Tak usah ingat lah. Mana kita boleh bantu, kita bantu. Takkan tak ada dema RM1, RM2 bantu. Banyak kawan-kawan kita ada masalah. Jadi Nabi pesan. Ta'dilu bainal isnain. Kamu selesaikan masalah antara dua orang. Orang berbalah ke, orang yang ialah ada masalah. Kita ada ilmu sikit, kita ada kemahiran sikit, kita ada kuasa sikit. Tengok bidang kita. Kita tok pulu, tok ketua. Ataupun kita tu ada ilmu sikit, orang berpengaruh sikit. Dan cerita Piramli kan. Mak Sudin dengan Mak Zaitun berkelahi. Si Sudin kata, habislah aku tak boleh nikah. Tapi Piramli jumpa Cik Normah. Jumpa Cik Normah. Apa Piramli kata kat Cik Normah? Cik Normah saja boleh selesaikan. Pasal apa?
Sebab orang kampung ni semua segan kat Cik Norma. Jadi dia gunakan pengaruh dia, settle down. Boleh kahwin settle dengan sudi. Itu contoh. Tak guna duit. Tak guna kedarat. Tapi gunakan pengaruh yang ada. Untuk apa? Ta'dilu bainal isnain. Kamu settle down. Antara dua pihak yang bertelaga, berebut getah ke. Kita ada ilmu sikit tentang faraid ke contohnya. Kita settle down. Ilmu wasiat ke. Kita ada ilmu tentang undang-undang sikit ke. Kita bantu dia settle down. Tengok orang duk bergaduh. Ni kita tengok orang bergaduh, kita bagi parang orang satu. Nak ambil parang. Katuk lagi seorang pergi mampui. Nah. Tengok orang tu, makcik tu dengan makcik ni bergaduh, kita pun tukang perangat lagi. Pasal apa ni? Ni dia ni pengorak bini saya, laki saya. Pergi kat tubuh. Kita tukar perangat lagi, bagi bergaduh lagi teruk. Itu duk ada. Bukan nak settle down. Bagi perangat lagi. Curah minyak atas api. Orang Islam ni dia akan redakan pergaduhan. Ingat, sifat orang Islam ni kita tak mau tengok orang sama-sama kita bergaduh. Tapi tuan-tuan tengok peringkat mana pun sama. Politik baik, bisnes baik. Kalau sama negara Islam baik, peringkat international sama ya. Sedangkan musuh utama kita Yahudi Nasara, kita biar gitu. Orang Islam sama Islam gaduh. Ada tukang api dia ada. Yang tukang api itu bukan orang kafir, orang Islam juga. Buang. Padamkan api persengketaan. Bila kita mengusaha untuk mendamaikan antara dua orang, sama ada kita settle downkan hak-hak mereka, ataupun kita damaikan mereka, stop mereka bergaduh, itu satu sedekah, kata Nabi. Guna duit tak? Tak? Ataupun mungkinlah, contohlah, kawan ni terlanggar pelik kereta kawan tu, pelik motor kawan tu. Kawan ni dibisin. Kawan ni kata, tak, aku tak langgar. Kawan ni kata, ya, aku langgar. Kita tak nak kena mengena pun. Dia tanya, pasal apa ni? Dia ni langgar pelik kereta saya. Pelik motor saya. Dia aku tak langgar pun. Tanya dia, berapa ringgit pelik motor? RM8. Bagilah RM10 ada. Kita yang tak ada kena mengena tadi, ambil RM10 nah, balik. Settle tak? Settle. Ni kita pula itu. Kurang ajar, langgar orang tak mau bayar. Pula dah, kita pula. Kita tukang perangat ni. Aduh. Padahal RM10 pun. Tapi ada orang mah RM7-8 bergaduh. Dia ni jahil bab agama kehidupan tu kan. Pasal apa jadi macam tu? Pasal hati kita tak ingat ke orang Ta'ala, tak ingat nak mati. Itu pasal. Benda kecil-kecil nak gaduh, hell. Pokok serai kawan tu, daun dia juntai sikit kat pagar kita. Oh, riuh. Padahal daun serai dia panjang tu 2 inci masuk pegang kita. Oh, mak sungguh. Padahal daun rambutan kita tu duk luruh kat rumah kawan, tak bisi pun. Contoh, tu cara kejiranan lah. Ya, kucing dia berak dekat depan rumah kita, riuh nak mampus. Yang kambing kita berak depan rumah orang, kita tak tahu. Ni contoh. Yang kadang-kadang kita nampak buruk orang, kita tak nampak buruk kita sendiri. Itu punca. Kenapa benda ni berlaku bang? Sebab kita jauh pada agama. Kita tak tahu tujuan hidup kita untuk apa. Itu je basic. Kalau kita semua tahu kita hidup untuk apa, kita faham. Sikit-sikit settle down lah. Adik-beradik punya pasal pokok rambutan, pasal pokok durian 2-3 pokok, pasal hari tu kutip dokong sikit-sikit tak payah kira lah. Adik-beradik pula tu, kira settle down lah. Hari tu Alung ambil angah punya durian 2-3 biji. Ni angah lebih pada Alung pula rambutan. Tapi kalau dah hati tu keras bang, hati tu mati. Benda kecil-kecil pun kita nak gaduh. Itu tanda jiwa kita kacau. Kita tak boleh duduk dengan orang. Sebab saya kata tadi lah, jadi Tarzan.
duduk lautan, so campur dengan orang. Kita duduk campur dengan orang, mesti ada masalah. Tak kita langgar anak ayam orang langgar anak ayam kita. Ayam kita biar kat rumah orang, ayam orang biar kat rumah kita. Biasa. Kadang kita berkelahi, bisin dengan orang sebelah. Kadang orang sebelah pasal radio kuat, kacau kita pula. Tapi kembang balik, aku itu pun pernah bisin juga, lebih kurang. Settle down. Cuba kita fikir macam tu, settle. Ni, ya, pasal motor member parking depan rumah apa riuh, nak saman-saman. Tak sungguh, ada member pejabat jadi bandaran. Tak tahu. Baru ni mereka duk report. Rupanya adik-beradik. Adik-beradik. Ya. Abang parking kereta depan rumah adik. Report. Allah Rabbi. Apa punya teruk kita hidup ni bang. Tak boleh kita settle down benda macam tu. Kau dengan adik-beradik kita pun kita nak gaduh. Dengan jiran kita pun kita nak bergaduh. Bak motor, bak parking kereta, bak parking motor, bak ayam, bak itik pun nak bergaduh. Macam mana kita nak takbir dunia? Patutlah isu ayam dengan telur tak settle. Itu punca. Itu punca. Daripada bawah sampai ke atas. Kita kata tadi, yang kampung gaduh cara kampung, yang pejabat cara pejabat, orang politik gaduh cara orang politik. Masa bila nak fikir settle bak ayam dengan telur? Tak settle. Itu masalah. Cuba kita benda kecil tu letak. Yang ada matlamat penting dalam hidup kita. Kita semua nak mati. Kita semua nak ngada akhirat. Jangan berkira sangatlah. Kalau kita boleh tolong, tolong. Kita boleh bantu, bantu. Kita ada kemahiran sikit-sikit. Ni, apa nama, kita mari-mari tengok masjid ni ada pipe bocor. Kita adalah sikit lebih kurang, adalah player, kita pandai repair. Pergi repair. Dah, cukup, kita tahu. Tak apa kita tak pandai, kita pun pergi WhatsApp. Apa nama SU ke, apa nama Tok Siak ke. Tok Siak, ni masjid punya pipe ni. Mungkin Tok Siak tak perasan kot, nanti ada bocor. Oh ya ke? Semua masyarakat macam tu, kan bagus. Ni dah. Tengok pipe tu bocor, tangkap gambar. Masuk dalam TikTok. Tengoklah, Tok Siak tak buat kerja. Haram sungguh. Bukan sini bang, tempat lain. Bukan masjid ni, tempat lain. Masing-masing ni nak tibai orang. Masing-masing nak hentam orang lain. Tu orang yang kita dah. Cubalah ubahlah. Aku sebagai warga kampung ni, sebagai komuniti ahli qaryah di sini, apa aku boleh bantu? Oh, takat paip tu sikit. Aku pun ada paip lebih kat rumah. Mai bantu. Ataupun pergi sat, pergi kedai. DIY RM5, RM6 kepala paip tukar. Contoh. Tak boleh? Nak kena masuk syarat ke? Oh, jenuh. Ha? Ya, orang Melayu sebab tu dia rajin mesyuarat. Tapi kerja tak jalan. Itu dia. Sebab kepala paip pun nak mesyuarat. Sampai mesyuarat agung lah. Tak payah lah. Kita kampung kita. Ada paip bocor. Itu contoh. Report lah. Tak payah tunggu Tok Ketua. Tak payah tunggu Tok Mulu. Kita ada kontak pergi pejabat JKI ke pejabat LAP ke ni. Bang, sini tuan, sini ada bocor ni. Nanti kalau pecah teruk ni, nanti habis satu kampung tak ada air. Semua jadi warga tanggungjawab. InsyaAllah, dia akan jadi baik. Tapi kita masing-masing tu lah. Dengan zaman IT ni kadang jadi bala semua. Kita bukan nak settle down, kita nak perangat lagi. Wa tu'ina ar-rajula fi dabbatihi. Ini cerita dulu, zaman dulu. Tuan pernah naik kuda? Pernah? Tak pernah? No, teruk no. Saya kat Mesir pernah naik lah. Kat sini, itu dekat Melaka itu, saya nak naik. Orang tu buat tak peduli je. Harap sungguh. Dia tengok saya kot, ni tak boleh harap. Ni kata, patah belakang kuda. Dia kata, ni sekali naik atas kuda aku, mampus kuda aku orang. Dia kata, oh. Kuda dia pun kecil, saya pun faham lah.
Bukan saya nak naik, anak saya. Saya tanya lah. Oh, dia tengok saya, dia buat tak kerti, dia buat tak layan. Haram tu. Kan? Dia memang nak naik binatang ni payah sikit. Nak naik kuda, unta. Unta ni dia boleh turun. Kuda tak pernah turun. Satu-satu binatang yang tak pernah turun. Kuda. Kau tak pernah tengok kuda duduk? Barin ke? Pernah? Pernah tengok? Siapa pernah tengok kuda barin dekat tangan? Tuhan buat special kuda. Dia tidur pun berdiri. Dia gitu. Sebab kaki dia memang digunakan untuk berlari. Kuat. Tuhan buat special. Dia tak ada duduk. Tak ada berak cangkung ke, baring-baring, lenguh lutut. Tak ada. Yang lenguh lutut ni kita. Saat-saat melunjuk, saat-saat sana, saat sini. Kuda tak ada. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi kuat lutut, pinjam lutut kuda. Ambil pupuk. Kan? Jadi kuda dia tak boleh turun. Jadi nak panjat tu kena naik. Kena kuda besar, payah sikit lah. Kita pula gemuk. La ilaha illallah. Jadi kita tengok kawan tu susah. Tuan-tuan tolong. Tu dulu naik kuda. Dan ni naik apa? Naik motor ke, naik kereta ke. Tengok pakcik tu terketul-ketul nak naik motor. Tolong pegang handle motor dia ke. Ni dah. Tengok kawan jatuh dekat gambar dulu. Haram sungguh. Zaman lah ni bala sungguh. Zaman handset ni. Tengok kawan jatuh dekat gambar dulu. Pak Haji jatuh tepi parit. Nah. Hampir dah tolong dia. Duh. Nah, angkat sat motor dia dengan dia sekali. Kak Haji tu dah lah. Lutut pun dah jam. Tangan pun dah tak terketar. Bawa motor. Selisih. Sampai tu imam nak tu. Mak rempit lalu. Train bersekali terbalik hamba Allah tu tepi parit. Kita pun tengok gelak. Ho. Bang, satu masa kita akan tua juga. Satu masa kita akan tua juga. Satu masa kita akan sakit juga, tak larat juga. Kalau hari ini kita gelakkan orang, besok orang gelakkan kita. Kita rasa. Itu je. Simple je. Hari ini kita muda lah, sihat, tak ada penyakit, boleh pegang motor sebelah tangan je. Lepas handle motor, boleh up, boleh. Ya, tengah sihat. Satu masa besok, tangan pun dah ketor, lutut pun dah goyang. Nak pegang handle motor pun tak larat dah. Kena ada orang bantu. Macam tu. Jadi kita ada kedekat lebih kurang, kita tengok ada kawan tu susah, kita bantu dia. Itu contoh Nabi sebut. Ya. Fatahmilhu alaiha, kamu tolong angkat dia. Ni cerita kat Mesir bang, lawak-lawak juga cerita ni. Kami Mesir tu naik bas. Bas harap ni. Kalau muatan dia 40 orang, naik 100 orang. La haula wala quwwata. 100 orang tu biasa, macam tin sardin. Saya biasa naik bas ni sebelah kaki atas bas. Tuan-tuan bayang, sebelah kaki atas bas. Sebelah lagi kat luar. Tu biasa. Tu biasa. Kalau nak balik kuliah, nak tunggu orang kosong baru naik, mampus tak naik bas. Jadi, sekali itu makcik depan. Dia orang Arab ni, dia kot mana pun dia utamakan orang perempuan. Jadi makcik tu, ya Allah. Kecil sikit pada tone drumnya. Badan. Nak naik tangga bas. Allah, kami semua pakai tunggu. Nak tagan. Allahu akbar. Dah dikali kat belakang. Zuk ni. Ya benih, zuk ni. Allah. Faham? Minta apa? Suruh tolak. Makcik tu suruh tolak ke? Aku kata, ya Allah, aku pun balik kuliah Usuluddin ni. Nak pergi tolak punggung makcik ni apa cerita? Kalau tak tolak, tak naik bas tu. Panggil kawan-kawan, hoi. Jom. Tolak punggung makcik tu, ya Rabbana. Bersoni kau, hoi. Tolak. Baru boleh naik. Kata hati. Hilang dah hadis aku 2-3 tadi duduk ngaji. Aduh. Tapi teringat hadis tadi kan. Tolong orang naik. Tak apalah kira niat tolong lah. Macam mana? Tolak. Tolak. Tidak tak naik hari tu. Tak balik rumah. Itu dia.
Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Ataupun minta tolong barang. Kita tengok orang macam orang naik unta, naik kuda ni, kena barang dia nak angkat. Kita tolong angkat. Macam kita jiran kita pindah. Berapa ramai kita sanggup tolong pergi angkat barang? Tanya. Jenguk ke tingkat Ui, orang sebelah pindah. Jenguk ke tingkat ke? Tutup balik. Masuk WhatsApp. Weh, musuh kita dah pindah. La ilaha. Kena pula jiran tu tak ngam dengan kita. Musuh kita dah pindah. Selamat. Tu. Tutup pintu. Apa salah pergi Ustaz? Ayo, nak pindah Allah. Tolong angkat. Dah tua Ustaz, takkan tak boleh angkat, takkan kotak tisu macam ni. Takat pasu bunga sekilo takkan tak boleh angkat. Boleh je. Tapi itulah kita kalau nak tolong orang cukup berkira ke tak? Angkat sikit macam bangku plastik ni tolong angkat takkan tak boleh. Boleh je. Bukan suruh angkat peti air. Tolong-tolong sikit. Yang ni lah. Kawan mati tolong-tolong sikit. Pegang jenazah mayat dekat. Tumpang sikit ke dekat. Apa salah? Kira tu. Nah. Ni. Itu sedekah kata Nabi SAW. Wal kalimatu tayyibatu sadaqah. Dan kalimat yang baik. Apa kalimat yang baik? Nasihat. Mengajar. Sampai ke ilmu. Ajar Quran. Baca Quran depan orang. Sebab tu tuan-tuan yang boleh baca Quran sedap ni, baca dengan sedap. Boleh berlagu, baca. Baca. Biar orang dengar tu seronok. Oh, sedap. Kita, macam saya lah. Saya tak boleh. Saya pada sekolah rendah, ustaz kata hang tak boleh. Habis. Bila tok guru kata tak boleh, memang tak boleh kat oi. La ilaha illallah. Minat kat lu baca lagu Quran ni. Minat kat belajar, tapi dah tok guru kata tak boleh. Ni suara tak boleh pi. Habis. Sampai Mesir tak boleh pi lagu Quran. Apa yang boleh? Tafsir boleh. Nak lagu tak kerti. Pasal apa? Tok guru dah cakap pada awal kita tak boleh. Habis cerita. Jadi tuan-tuan yang suara boleh sedap ni, baca. Kan? Baca. Azan ke apa. Itu semua jadi benda yang sedekah. Kata-kata yang baik. Banyak nasihat. Bagi panduan. Tunjuk ajar. Ni anak-anak muda kita ni. Nak berniaga. Kita ada pengalaman sikit-sikit. Kita bagi pengalaman kita. Kita kat pejabat. Freshi baru masuk office. Apa yang berlaku? Kalau budak baru masuk office. Jumpa kita. Salam. Cium tangan. Budak-budak baru ni kena respect hotel lah. Macam tu lah. Tak payah orang nak respect kita bang. Kita tunjuk contoh yang baik. Ya, ni memang budak baru. Kalau boleh apa? Constable lah. Constable. Kita dah sajan dah kawan constable. Baru masuk. Pusat latihan baru lepas. Okay. Mika jaga bahagian ni. Macam ni. Mika jaga file. Kalau tak faham, tanya teman. Teman boleh bantu sikit. Apa salah cakap yang tu? Apa salah? Ni dah tengok kawan tak terima payah. Inilah budak baru. Memang lah. Bodoh. Sedap yang ngutuk orang. Apalah perangai kita macam tu. Sama lah. Tak usah cakap lah. Pejabat mana pun sama. Pesyarah cakap pesyarah. Ustaz cakap ustaz. Inilah ustaz baru. Nama aja ada master. Bodoh. Tu sedap cakap orang tu. Kan? Kita pasal kita dah lama mengajar, kita bantulah macam ni, ni nak buat nota macam ni, nak buat macam ni kata. Apa salahnya? Kita tok ketua lama, ada ketua baru tak kerti, kita pun bantu tak apa, walaupun kita dah pencen. Tolong ni macam ni, macam ni. Nak buat surat kat YB macam ni, nak buat report macam ni. Ayo, apa salahnya? Ni dah. Ni lah, orang baru lah macam ni. Buat kerja tak kerti. Sedap ya, ngutuk. Kita ni nama je Islam.
Nama je orang Islam. Puluh tahun dah kita Islam. Tapi kita tak tunjukkan akhlak sebagai seorang Muslim. Cuba ubahlah lepas ni. Tak kira lah. Kita sebagai Tok Ulu, cara Tok Ulu. Tok Ketua, cara Tok Ketua. Pesyarah, cara pesyarah. Polis, cara polis. Askar, cara askar. Politician, cara politician. Kita ketua cawangan lama. Ada ketua cawangan baru. Bantulah dia sikit. Pada yang orang baru pun. Jumpa orang lama. Tengok dengan macam tak tengok. Dia konsep Islam ni yang lama dihormati, disegani. Yang muda dibantu, dikasihi. Ya, orang berilmu dihormati. Orang jahil dibantu, ditolong. Ni dah. Orang miskin dah lah miskin. Kena pelekoh lagi. Hak jahil dah. Kena pebodoh lagi. Lingkup. Dia orang bawah tadi memang tak ada kuasa dah. Kena tindih lagi. Lagi. Cuba ubah. Ni hadis ni boleh faham banyak makna. Tu kata hadis Nabi ni hebat. Wa kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqah. Setiap langkah yang kamu berjalan ke masjid menuju sembahyang. Yang tu boleh ngelak bang. Katalah rumah abang kat sini. Contoh sebelah pagar dia. Dekat no. Ustaz, rumah awak masjid 10 langkah sampai masjid dah. Boleh tak saya ngelak sikit Ustaz? Pusing kot pagar. Boleh? Masalah. Bukan nak ngelak dengan Tuhan. Banyakkan langkah. Sesat pun lebih. Dapat sihat sikit badan. Pusing kot jauh. Tak payah melampau sangat. Dan tak pergi Kota Lama kiri, kanan pula pusing. Kot jauh. Tak payahlah apa itu. Kan? Saja kita pusing jauh sikit pagar luar. Ada pintu dekat, ada pintu jauh. Kita pusing pintu jauh. Tak apa. Dapat pahala banyak sikit. Tapi kalau dah kamat, dah tak payah dah pusing kot jauh. Mainlah kot dekat. Kan? Sebab tu sunatnya kita pergi masjid ni, pergi jalan lain, balik jalan lain. Supaya jalan tu jadi saksi. Tadi kita masuk pintu ni balik, masuk ni balik kan pintu tu. Jadi jalan tu jadi saksi. Bila banyak tanah yang kita pijak sebagai saksi kita pergi ke tempat-tempat baik ni, dia jadi saksi depan orang. Sunatnya gitu. Wa tumitul aza 'anil tariq sadaqah. Kamu buang benda yang menyakitkan di jalan. Hadis Nabi ni kan. Azar ni. Ada orang nama Azar kan? Azar ni menyakitkan. Dalam Quran ada sebut tak azar? Ada. Ada beberapa tempat dalam Quran sebut azar. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azar. Mereka tanya pada kamu wahai Muhammad tentang orang perempuan yang haid. Katakan wahai Muhammad, haid tu azar. Jadi ada kawan saya, dia Arab tapi dia ambil medik di Mesir. Dia huraikan kalimat azar sebut dalam Quran. Sangat tepat. Sangat tepat. Dia kata kenapa? Sebab azar ni boleh pergi banyak makna. Menyakitkan tu boleh pergi banyak makna. Sama ada sakit fizikal ataupun sakit mental, spiritual, boleh. Jadi orang perempuan bila datang period ni, dia bukan setakat badan dia sakit. Dengan dia punya perasaan pun liba-libu, dia punya ni pun tak tenang. Itu maka sesuai Tuhan sebut azar. Jadi kalimat azar ni umum sangat. Apa-apa yang menyakiti. Sampah ke, duri ke, kaca ke, batu ke. Kita tengok jalan ni jalan motor, orang selalu corner atas tu nampak ada batu seketir. Ni kalau motor lap tan batu tu lebuh. Tak kira ada tok imam ke, tok siak ke, mak rempit ke, kena batu tu tergolek doknya. Kita duduk lalu itu, kita ambil kayu, kita kuih. Tak ada kedekat mana pun. Tak penat tak mana pun. Tapi dengan sebab tu kita menyelamatkan nyawa. Tapi tengah highway jangan buat, langgar dia orang mampu. Pandai-pandai lah cara. Kita report kat pelas ke apa kan. Ada saya tengok tu. Katai lori ni kadang dia pecah.
Dia melintang tengah jalan. Ada kawan tepi berhenti. Jangan buat. Kalau jalan betul-betul lengang tak apa. Mana ada highway lengang dah ni. Bukan macam dulu. Dulu ya. Sebiji kereta. Lah ni highway. Nurun deram kereta. Tu pun laju nak mampus. Tu accident jalan habis banyak. Macam tu apa kita report kelas. Ni tuan-tuan sekian-sekian ni. Ada tayar sini. Dia mari dah repair. Pergi kutip ke apa ke. Serpih-serpih kacau ke apa ke. Kita report. Supaya benda tu tidak ganggu orang. Bahaya orang. Kita tengok depan jalan, tepi jalan kita tu ada duri, ada apa. Kita cantik buang. Jangan kacau orang. Itu sedekah. Kata. Bahkan ada hadis lain mengatakan itu sekurang-kurang iman. Iman tu kata Nabi ada 60 lebih ataupun 70 lebih cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adza 'anit tariq, kita buang benda yang menyakitkan di jalan. Soalannya bang, kalau kita tak boleh buat benda tu, mana itu iman tak ada. Bahasa mudah kita. Kita tak ada rasa niat pun nak bantu masyarakat. Tak ada rasa simpati pada orang awam. Dan tak biar hari tu aku tergolek tang ni. Pasal ada pasir, ni ada batu, aku nak tengok siapa tergolek pula. La ilaha illallah. Tunggu, siap tunggu letak kamera. Kita tengok siapa yang kena. Astaghfirullah. Apa punya kepala kita ni, mak? Aku dah jatuh itu sekali lah. Aku nak orang lain pula jatuh. Tu kita dah memang tengok ada benda. Ni kita pula buang. Masuk, tadi singgah RNR. Beli teh ais. Teh ais ke, Milo kotak ke, Nescafe tin, tak kira lah. Kan? Tengah-tengah jalan minum habis ya. Trik, buka tingkap. Saya kereta saya tak ada kamera. Tak kerti nak rakam-rakam orang. Berapa kali saya tengok tu. Cik, relax je buka tingkap. Ayak. Plastik teh ais tadi tu. Relax je campak tengah highway. Tak usah kata kita pergi kutip sampah tengah jalan. Kita pula mengontorkan jalan. Itu bukan sifat orang Islam. Begitu sekali Islam ni jaga. Bukan setakat semayang, puasa. Bukan setakat bayar zakat. Bukan setakat pergi haji, umrah. Ya, kita tengok yang baru ni TikTok. Tengok TikTok. Ada Pak Ji tu seorang punya marah kat setan. Unggai punya marah setan. Tu silap-silap tu bukan situ pergi nu. Sampai belah nu batu pergi. Tak pasal-pasal hamba Allah belah nu kena batu. Lepas tu tuan-tuan masa melontar tu, sambil-sambil, ni haji dah habis dah, esok tuan-tuan ambil peluang esok, sambil-sambil melontar, tengok sama kiri kanan. Jangan confident sangat lontar. Sekali tak selalu kelepuk batu main kepala. Sebab ada yang duk gila. Dia yang bagus dia orang Malaysia. Ya. Yang belajar melontar macam mana, sa'i tawah. Orang Malaysia. Ya. Mau hak lain tak ada ke? Pergi cari cek tengok, ada. Tambah Bangla, Pakistan tu lagi. Janggut pancatuk guru lah, mengaji haram tak. Tu masalah. Ada yang punggil selipar pun ada masalah tu. Dia kata batu besar tu kan lontar jamrah. Maksud jamrah? Jamrah ni batu kecil. Jamrah ni dua maksud. Satu maksud batu kecil, yang kedua bara api. Jadi lama pun lontar jamrah. Dia kata takat lontar batu kecil mana mampu syaitan. Dia ambil batu besar tu. Dia Punggil lepas pada sana. Lebuh pada Allah sana. Punya marah kat syaitan. Tu yang lontar usaha tu. Tapi bila basit masuk negeri, balik negeri masing-masing, dia jadi syaitan balik. Dia buang sampah kat negeri dia. Dia pergi rosak jalan. Syaitan lah. Tu sifat orang bukan Islam. Sebab tu Nabi tegur pada sahabat, jangan jadi Yahudi, kata Nabi. Apa? Yahudi ni dia longgok sampah depan rumah. Depan rumah longgok sampah. Pengotok. Islam tak macam tu. Cuba tengok rumah kita. Lebih kurang tu. Cuba tengok kawasan perumahan orang kita. Tulis siap tu. Dilarang buang sampah. Situ longgok sampah. Apa salahnya kan? Kita ikat elok sampah kita, buang elok. Kalau satu kampung kita buat satu kawasan ke, letak satu tong elok.
Majlis Bandar Ramai kutip. Kan cantik tu. Ini dah. Masuk kapal Melayu, lepas tu boleh tahu. Sama, Arab ni tu. Kau tuan buka Google, negara mana paling kotor dalam dunia? Buka tak? Pakistan. Bangladesh. Negara Islam. Singapura kotor. Finland, Jepun, Korea. Ya, dia orang makan babi betul. Makan segala bewok kata betul. Tapi negara dia bersih. Kemas. Ni kawan saya cerita. Dia duduk lepak kat Dataran Merdeka. Ada Mak Saleh lalu. Mak Saleh lalu tengok ada satu botol ke tin ke tepi jalan. Mak Saleh tu kutip botol sampah. Mak Saleh tu bukan negeri dia. Ni negeri orang. Tapi dia lalu tengok sampah, dia ambil, dia kutip botol sampah. Tu dah jadi tabiat. Behavior dia macam tu. Attitude dia macam tu. Dia rasa tengok tu tak sesuai, dia ambil botol sampah. Saya ngajar kuliah universiti. Masuk kelas. Sebelum masuk kelas, sebelum start kitab, saya perhati kelilin tu. Dia tengok lantai. Kadang-kadang depan kaki budak, tisu ada. Sampah dah ada. Dekat tepi tingkap plastik teh ais. Tak siapa punya pun tak tahu. Pergi lepak malam tadi dalam kelas, tak buang. Dia masuk, saya tanya, tu siapa punya teh ais? Plastik. Bukan saya punya ustaz. Tu budak-budak lah jawapan. Budak-budak lah punya jawapan. Bukan saya punya ustaz. Tu sampah siapa punya dekat bawah. Bukan saya buat ustaz. La haula wala quwwata. Budak you punya attitude macam tu. Ngaji usudin syariah. Tak payah tunggu siapa punya. Nah, patut tak ada kat situ, tak patut ambil, tolong buang. Sesuai ke TS duduk sangkut tepi tingkap tu? Tak sesuai, tolong buang. Bukan kita punya pun, bukan kita buat apa-apa salah, kita tolong. Tak boleh. Mengaji saja agama tu, kata ilmu tak manfaat tu dia. Kan? Mengaji usuluddin tapi tak zuhud. Tak usah mengaji usuluddin lah. Sambungan pada hadis tu, ada hadis lain. Cerita bab sedekah ni apa dia sebenarnya? Ada masa lagi kita, saya ambil lebih kurang 10 minit tuan-tuan. Pukul 9 kita berhenti. Sedekah ni maksudnya apa asal? Dia ada asal daripada sadaqah. Benar. Daripada kalimat sadaqah tadi tu boleh pergi 2-3 makna. Pertama, dipanggil sadaqah. Sadaqah maksudnya kita buat keluar harta kita, kita bantu orang lain. Itu segi formal, asal makna sadaqah. Itu yang kita faham hari ini. Kita ambil bantu harta kita, kita tolong orang lain. Kita sumbang pada sesuatu. Itu sedekah. Itu segi makna pertama. Yang kedua dipanggil as-sidqu. Sedekah tu jadi sidqu. Makna benar. Sebab tu sifat Nabi tu apa dia? Siddiq. Sifat wajib Rasul tu apa dia? Nabi siddiq. Sidqu. Benar. Asal pada kalimat sadaqah. Dua. Daripada kalimat sadaqah juga datangnya siddiq. Abu Bakar digelar sebagai as-siddiq, yang sangat membenarkan. Daripada kalimat sadaqah juga datang makna sadiq ataupun sadaqah, persahabatan. Sadiq mana kawan, ni Sadiq Segaraga. Sadiq sepak raga. Kan? Sadiq Segaraga. Sadiq maknanya kawan. Sadaqah ni mana? Persahabatan, perkawanan. Itu wazan yang sama. Baik. Sedekah ni asalnya boleh pergi berapa mana pula? Dari segi hukum syarak. Dia boleh pergi dua. Satu masuk sedekah sunat, satu masuk sedekah wajib. Sedekah wajib apa dia? Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil. Tuhan perintah pada Nabi Muhammad SAW sebagai pemerintah, sebagai ketua negara, ketua agama, khuz min amwalihim sadaqatan. Ambil daripada harta mereka. Wajib.
Sebab tu bila Rasulullah wafat, Abu Bakar nak jadi khalifah, ada orang tak bayar zakat. Sebab dia berkata, dulu kami bayar zakat kat Nabi. Rasulullah, hang bukan Rasul, hang khalifah ya. Dia ada buta perut minta tu. Ya. Arab, duduk dengan Nabi, tapi buta perut dia ada. Dia kata, Nabi dah wafat dah. Habis tu aku nak bayar zakat berapa? Aku bayar kat Nabi je. Bakar berapa? Dia hantar Khalid, bagi warning. Bagi warning. Nak bayar tak mau? Bayar settle. Tak bayar, langgar. Lanyak. Nasib, mati-mati. Pasal apa? Atas perintah. Khuz min amwalim sadaqatan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim bika. Ayat lain pula. Innamas sadaqat. Ni yang kita selalu baca. Bab zakat. Pasal asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara. Orang fakir. Wal masakin. Orang miskin. Wal amilina alaiha. Orang yang bertugas kutip zakat tadi. Wal mu'allafati qulubuhum. Dan orang yang baru masuk Islam. Wa fi riqab. Orang yang ada masalah. Wal gharimin wa ibnas sabil. Orang yang berhutang. Ya, dan orang yang berjihad fi sabilillah. Ada 7 hasnah tadi, 8 hasnah tadi yang boleh diberi zakat. So sedekah tu maksudnya wajib. Ada sedekah yang sunat. Ni, yang Nabi sebut ni sunat. Tapi ada fatwa daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tentang ayat Quran wa fi amwalihim haqqun lis-sa'i wal mahrum. Dalam harta mereka, ni orang kaya ni duit banyak. Bukan macam kita ni orang kaya-kaya ni, Mercedes 5 biji. Mercedes 5 biji, BMW 7 biji. Porsche 8 biji. Camry 15 biji. Tayar kereta sebiji 4,000. La ilaha illallah. Kereta saya sebiji 4,000, dia tayar kereta dia 4,000 sebiji. Kaya tak kaya? Orang macam ni takkan bayar zakat 25%-nya. Dia joli berkereta pun habis juta-juta setahun. Maka kata Aisyah, ada hak yang patut orang kaya buat keluar selain pada zakat. Berdasarkan Al-Quran. Itu pendapat Sayyidina Aisyah. Walaupun ulama lain kata sunat saja, tapi Aisyah kata wajib. Dah kita tengok kawan kita teruk. Sampai 3 hari tak makan. Sangat gamak kita tengok bang. Makan nasi dengan garam. Kita duk melantak pagi pizza, petang McDonald, malam KFC. Makan sedap. Gamak tengok jiran macam tu. Tak gamak. Walaupun nampaknya asalnya sedekah tu sunat, tapi Aisyah kata boleh jadi wajib bila dah teruk. Macam tu juga dalam keadaan tertentu bila negara jadi kacau bilau, memerlukan pendapatan lebih, maka boleh tak kerajaan wajibkan pencukaian tertentu untuk keselamatan negara? Boleh, kata ulama, berdasarkan ayat. Tapi kutip pada orang kaya lah, bukan kutip pada B40 ni. Duit ngam-ngam beli telur. Telur minyak masak, habis bulan tu gaji. Tak kira lagi hutang rumah, PTPTN, tak kira lagi macam-macam. Ni hadis ni menarik. Ma min muslimin yaghrisu gharsan. Tidak ada satu orang muslim pun yang kata Nabi menanam satu tanaman. Gharasa dengan zara'a ni, kalau kita terjemah Melayu, tanam. Tu dia kata bahasa Melayu ni senang. Bahasa Melayu ni, tanam padi pun tanam. Tanam durian pun tanam. Tanam orang pun tanam. Bahasa Melayu, bahasa paling senang. Bahasa Arab tak mau. Kalau pokok kecil, dia kata zara'a. Apa? Jagung, apa nama, kacang bendi, itu zara'a. Tanam pokoknya, tanam pokok belam ni tak kata zara'a, gharasa. Tanam juga, tapi pokok besar. Kalau tanam orang, dafana. Tanam orang. Dia bahasa Melayu paling senang.
Lepas tu Bangla 3 bulan dia cakap Melayu. Tak ada masalah. Ni yang duduk sampai 3 keturunan tak ada cakap Melayu ni terkajang balik negeri dia balik. So duduk Malaysia. Haram semua. I cannot speak Malay. Can you please speak English? Katok kepala lagi. Duduk sampai 3 keturunan duduk Malaysia haram tak cakap Melayu. Ya, yaghrisu gharsan aw yarzau zar'an fayakulu minhu insanun. Walaupun kita tak ada niat nak sedekah, kita tanam pelam. Ada tuan-tuan tanam pelam niat. Aku tanam pelam ni nanti pilih siapa nak makan-makan. Tak ada. Tambah kita pula memang tanam tu untuk jual. Musang King. Kan? D24. Apa lagi? Dua yang hitam. Aku pun tak tahu macam jenis. Apa lagi? Harum manis lah. Cok kenam lah. Siapa ada tanam tu? Harum manis nak niat sedekah kat orang. Tak ada siapa. Niat nak komersial. Tapi belah-belah tu ada kutu pi curi. Kutu pi balas pi. Walaupun kita tak niat sedekah. Orang tu balas pi. Dapat pahala? Dapat. Betul. Ada pula nyo-nyo luruh balon di babi. Babi balon 3 biji. Tak ada bila kita tanam nyo. Saja saya tanam nyo tu. Tak ada niat sedekah kat babi. Tak ada siapa niat sedekah kat babi. Tak ada. Tapi sebab akan ada binatang main kekah kita punya nyo, kita punya pelam tadi tu, dapat pahala. Tak usah kata babi, kera, sapu atas pokok. Ulat. Siapa boleh tahan ulat makan daun? Duk makan daun, nyek daun. Dapat pahala. Anak-anak duk makan akar pokok, dapat pahala. Lepas tu tuan-tuan rajin-rajin duk tanam. Rajin-rajin duk tanam. Pahala banyak. Orang lalu bawah pokok. Panas. Kita pokok umutan kita tepi jalan. Orang tunggu pas panas. Teduh pokok umutan kita. Dapat pahala. Jangan kedekut sangat lah bang. Siap tulis itu. No parking. Mudah. Padahal orang nak singgah. Tunggu bas je. Hello. Ni pokok umutan aku. Tak kira sangat lah. Kan? Bukan luak pokok tu orang tumpang bawah panas. Dapat pahala. Binatang tumpang tidur bawah tu. Pahala. Apa alasan kita tak nak usaha? Sebab tu kata Nabi, kalau sampai bunyi semboyang kiamat sekalipun, di tangan kamu ada benih nak tanam. Pokok tanam. Ada 2 spesies manusia paling banyak pahala di dunia. Pertama, guru, ulama. Dia mengajar ke ilmu. Yang kedua, petani. Sebab semua orang yang makan, semua binatang yang makan, daripada hasil tanaman dia, dapat pahala. Tair, ataupun burung, ataupun dabah, binatang yang melata di bumi, maka dapat baginya sedekah. Lagi, saya tak ada sedekah mana Ustaz. Cuma saya ni bila nak bini lah. Anak pun 12 orang Ustaz. Oi, jenuh lah. Kerja gaji piunnya berapa duit sangat. Malam kena jual burger pula. Berniaga online lagi. Nak cari duit pula nak bini. Tak apa. Tu pun sedekah. Setiap suap kita bagi anak bini kita makan tu kata Nabi, sedekah. Sebab tu jangan ungkit bang. Ada pesan. Jangan ungkit. Minta maaf bang. Orang kita ni kadang kita je lah kan. Anak orang lain dapat 8A. Minta maaf lah. Anak kita dapat 8E. Kan jauh beza tu. 8A dengan 8E. Orang lain punya seronok. Tunjuk result anak. Oh, alhamdulillah anak aku 8A. InsyaAllah ambil medik, engineer, doktor. Tak kira lah, macam-macam lah. Anak kita 8E. Orang tanya, macam mana anak? Boleh lah. Tak cerita pun. Kan? Balik rumah kita hamun anak kita. Penat je aku belah hang. Aku habis duit 10,000. Jangan. Ingat satu benda. Kita bela anak. Kita ajar orang. Kita bantu orang. Dia tak ada rugi dalam Islam. Ingat tu benda. Tentang bela anak-anak.
buat baik pada jiran, buat baik kawan-kawan. Apa juga? Dakwah. Apa juga? Mengajar ilmu. Apa juga? Dia tak ada konsep rugi. So, jangan keluar kata rugi. Rugi je aku belahang. Jangan. Jangan keluar ayat. Kalau tuan-tuan keluar ayat tu, memang rugi sungguh. Tuan-tuan bayang, satu suap kita makan anak bini kita, dapat pahala. Tuan-tuan bayang, bila kita mula menikah, anak kita daripada tapak kaki 2 jari, sampai besar lah ni, berapa gantang beras dah kita bagi. Berapa gantang ayam dah kita beli. Oh, banyak pahala kita dapat. Tapi sebab kita ungkit, penat je aku belahang, rugi je aku belahang. Memang rugi sungguh. Tuhan padam segala pahala yang kita buat tu. Pasal kita ungkit balik. Sama, kita jadi AJK masjid ke, AJK surau ke, kita ungkit balik kebajikan yang kita buat. Penat je aku buat jadi AJK masjid 30 tahun. Orang tak kenang jasa aku. Nah, kita buat bukan untuk orang kenang. Kita buat baik pada orang. Selalu macam mana kita buat ni? Contoh, kita tolong orang tu. Kita buat baik dengan orang tu. Tapi orang tu makan kita balik. Biasa kat pejabat, biasa jiran, biasa. Tambah-tambah kita tolong mak janda pula kak. Mak janda tu pengen ngorat kaki kita pula. Contoh, bukan kat sini. Kita keluar satu ayat. Buat penat je aku tolong hang. Sia-sia aku tolong hang. Jangan keluar ayat. Jangan keluar ayat. Ingat, kita tolong orang tu lillah ta'ala. Tuhan dah tulis dah pahala. Dia jadi bagus ke? Dia kenang ke? Dia tak kenang ke? Dia balas tuba balik kat kita ke? Tu dia punya pasal. Kita dah buat baik. Kita jadi guru, kita dah tolong anak murid kita. Kita sebagai bapa, kita dah keluar, dah habis baik dah untuk anak cucu. Ya tuan-tuan, nasib tak sama. Bukan semua orang nasib sama. Ada orang dia, anak dia tak wajah tak teruk pun jadi orang bagus. Ada orang bela. Paling simple bang. Nabi Nuh anak dia pun tak beriman dengan dia. Nabi Nuh. Nabi Lut. Bini dia pun lawan dia. Tu Nabi tu. Tuhan uji sampai tak tu. So apa salah kita fikir terbuka sikit. Allah. Ujian Tuhan atas kita. Ya sila. Yes. Allah tuan-tuan. Ni lah masalahnya kita. Kita ada ilmu, semua orang tahu ni. Buat sedekah, tolong orang, semua orang tahu baik. Kenapa kita tak terbuat baik tu? Ni. Dalam ni. Ni bagus lah. Ilmu ada. Faham. Hafal Quran, hafal hadis. Ngaji tinggi, PhD, profesor. Tapi isu ayam pun tak settle. Saya tanya tuan, kenapa isu ayam tak settle? Kenapa isu telur tak settle? Oh, itulah inilah. Simple je, sini. Kita sebagai penjawat awam, kalau aku tolong orang, aku dapat apa? Cuba semua penjawat awam, semua orang yang ada jawatan, buat habis baik untuk negara. Settle lah. Settle lama. Tapi kalau aku tolong orang, aku dapat apa? Ni sepatutnya kawan ni dapat lembu bantuan. Saja je tak bagi. Nak bagi, takkan nak bagi saja. Tak ada huluk-huluk ke. Sedangkan dia tolong orang tadi tu sedekah dah. Tapi pasal nak minta duit lagi tu, hilang pada sedekah dapat dosa. Maka rasuah. Walaupun kita pejabat awam, kita ada gaji, tapi kita tolong orang lain tu sedekah. Nabi kata pada sahabat-sahabat, Nabi kata siapa-siapa yang berjual beli ke bandar, bawa hasil tanaman daripada kampung ke bandar, Nabi kata sedekah. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami bukan sedekah, kami jual. Tak siapa pergi sedekah. Munasabah bawa deriam dari Bukit Gantang, main sedekah dekat sini Kuala. Tak, dan 2 minit, 2 lori terang. Baru sedekah. Semua orang jual. Kami jual, kata sahabat, bukan sedekah. Betul, kamu jual, kata Nabi, tapi itu kira sedekah. Sebab apa? Kalau kamu tak bawa hasil pada bandar, kampung ke bandar, orang bandar nak makan apa? Kalau tak ada orang tanam padi, orang bandar nak makan apa?
Kalau orang tak ada bawa pisang, bawa nyo pada kampung, orang bandar nak makan apa? Boleh kekah ke ACC tu? Boleh? Duk sembang kereta besar ke ACC, supermarket besar. Alih-alih makan nasi ke? Kalau tak ada nasi nak kekah apa? Tayar kereta Michelin tu boleh telan? Tak boleh. Cuba kita fikir macam tu. Oh, banyak. Sebenarnya nak cerita bab sedekah ni tak cukup 2 jam. Mau sehari semalam. Saya sendiri, kawan-kawan saya pensyarah juga. Sama-sama bersyarah. Raih dia tanya, sedekah ni besar. Saya orang Surudin, bila orang tanya ni, jawab panjang. Pompang. Ui, banyak. Ya, satu, ya, sila. Hmm. Ya. 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 Meminta jadi kaya tu bagus. Tapi kita sebut awal-awal lagi. Yes. Ya. Ya. Masya Allah. Ya. Mana tajuk malam ni menarik bang. Menarik. Ya. Kadang-kadang kita ingat bila kita sedekah ni, kita ingat duit kita kurang. Ya. Dari segi matematiknya, yes. Kita ada 1,000, kita sedekah 100, tinggal 900. Betul. Tapi tuan-tuan tanyalah orang yang rajin sedekah. Tuan-tuan tanyalah orang yang rajin sedekah. Kadang-kadang Tuhan bagi tu kita tak sangka. Pelik bin ajaib. Tapi itulah yang berlaku. Ya, kita tak tahu fadilat sedekah. Ya. Apa lagi? Ni menakutkanlah sikit. Banyak ni tak ada malam ni. Last. Setiap pagi akan terbit ketika matahari naik 2 malaikat di timur dan barat. Satu doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah Tuhanku, berikan kepada orang yang sedekah ni ganti. Satu malaikat doa. Doa bagi baik. Bagi orang yang sedekah ni ganti. Kala reta ke kedekat ke apa lah. Satu lagi malaikat doa juga. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Sebab tu saya di Mesir tu ada seorang tok siap masjid lah. Satu masjid tu dekat tempat kami duduk tu. Tak besar pun masjid tu, lebih kurang satu masjid ni ya. Besar sikit lah. Masjid ni. Jadi tok siap tu dia bila habis Jumaat tu dia bawa peti duit tu. Minta sedekah. Siapa nak bagi-bagilah. Dia doa baca tu lah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Saya duduk dengar apa benda dia ni Pak Ji merepek apa. Upah hadis Nabi. Jadi orang Arab ni lebih tentu lah. Dia kok mana pun sekurang-kurangnya hadis Nabi ni dia hafal. Dia jadi amalan. Pertuturan kan. Sembang dia buat teksi. Naik teksi. Sembang. Hafal Quran. Hafal. Cuba baca ayat ni. Oh tentu ni. Yang bagus lah, yang lolak juga kan. Majoriti dia sebab dia budaya tu budaya ilmu. Dia tengok kita boleh baca Quran lebih kurang dia seronok. Seronok. Lepas masjid tengok kami boleh baca Quran sedap. Seronok dia tengok. Ada kawan-kawan saya siap jadi imam ni kat masjid. Orang Melayu baca Quran sedap. Boleh berlagu Arab mana kerti lagu-lagu ni. Dia ambil jadi imam masjid. Jadi Allah ma'tifu munfiqan khalafa. Ya Allah, aku berikan ganti pada orang yang rajin sedekah. Sebaliknya ada satu malaikat lagi doa. Orang yang genggam tak tirih,
Yang haji bakhil bila bayar kedekut ni, Tuhan bagi lingkup. Malaikat ni doa supaya Tuhan bagi lingkup kata dia. Na'udzubillah. Jadi kalau boleh tuan-tuan, kalau tak banyak sikit, biar jadi rutin. Paling kurang sebulan sekali ke, seminggu sekali ke, mai Jumaat kan. Boleh dalam poket tu RM2-3. Paling kurang. Paling kurang. Abang haji ni pencen banyak. Takat RM20 no hal. Kan? RM20 boleh bubur Jumaat. Supaya kita terkeluar daripada orang haji bakhil bila bayar kedekut. Kan? Ni genggam tak tirih kata orang Perak ni. Kikio. Sama-sama. Sekurang-kurangnya kita ada rutin kita ada jadual kita keluarkan sikit daripada duit kita bantu. Dan lain tu lain lah. Kita tolong orang, kita bantu orang lain. Dari segi duit pun kena bantu juga. Orang Islam ni sepatut saya kata dah ada supermarket dah. Orang Islam ni sepatut dah ada kilang dah. Lepas tu saya pernah cadang dia tu. Kita instead of kita besarkan masjid, buat sekolah harap, bagus. Saya kata bukan tak bagus. Why not kita buat kilang simen orang Islam? Buat satu kontak kutip besar-besaran. Satu Malaya ni orang Islam kutip, kita boleh buat kilang simen orang Islam. Kita tak gantung dah simen kepada orang Islam. Kita kutip duit ramai-ramai ni isu ayam telur ni tak habis-habis ni. Kutip semua satu Malaysia ni duit masjid surau, kutip nak buat satu produksi ayam besar-besaran orang Islam punya. Apa salah? Tak ada satu idea pun bincang mak tu. Kan? Yang ustaz, setengah ustaz nak bid'ah je orang. Yang setengah ustaz pula kira nak rabat gunung jerai ya. Satu hal pula, kan? Banyak benda kita boleh bincang bang tuan-tuan. Saya duduk tunggu juga. Kok dah ada ustaz-ustaz nak bincang bab telur, bab ayam, bab minyak masak. Seorang pun tak bincang. Tak ada seorang. Semua bab pekak telinga. Pasal apa? Sebab dia rasa tu tak ada kena-mengena dengan Islam. Na'udzubillah. Mana boleh tak kena dengan Islam? Ekonomi ni 1/4 dalam pekah. Kita buka kitab pekah ada 4 pecahan. 1/4 ialah ekonomi. Mana boleh orang Islam tak bincang pasal ekonomi? Imam Ghazali sebut dah. Kita tak boleh bergantung ekonomi pada orang bukan Islam. Kita buka kitab pekah. Kita tak buka. Kita duk bincang. Ya, ni musim haji bincang bab haji lah. Bincang bab korbannya lah. Korbannya. Bab nak potong kuku pun bertekak pagi petang sampai malam. Tak ada kerja minta orang Islam. Dalam masa sama, orang bukan Islam duk kuasai ekonomi. Kita duk bisin. Ayam mahal beli ke? Nak makan apa? Boleh tangkap ikan puyuh depan rumah. Berapa ekor ada ikan puyuh? Sepatutnya kita dah ke depan, advance. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahman rahimina min haqqa. Tajak juga kita.